محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan yang tak terhingga pada semua muslim dan muslimat, para muhibbin yang mendoakan kesihatan saya. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita menyambung pengajian kita. Mudah-mudahan Allah dengan berkat doa daripada semua, jadi Allah SWT memudahkan saya untuk menyampaikan sedikit yang ada untuk kita kongsi bersama, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال وقال نفع الله به في حديث والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قال البوائق التطلع إلى عوراته والاستشراف في بيته من غير إذنه ونظره إلى أهله واحتقاره. اللهم صل على سيدنا محمد. واحتقاره ونقله. قال البوائق التطلع إلى عوراته والاستشراف في بيته من غير إذنه ونظره إلى أهله واحتقاره ونقله لكلامه وخون أمانته. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال نفع الله به في حديث. Dan berkata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, nafa'allahu bihi, moga-moga kita semua mendapat manfaat dengannya, dengan Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, fi hadithin, pada hadis yang ia memberi ulasan. Wallahi, Nabi sebut, la yu'minu, tidak beriman salah seorang kamu, man la ya'manu jaruhu, orang yang tidak aman jirannya, bawa'iqahu, bawaiknya. Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah, Nabi kita bersumpah dengan nama Allah, la yu'minu, tidak beriman, man la ya'manu jaruhu, orang yang tidak aman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak aman jirannya akan bawaiknya. Nabi sebut tidak beriman orang yang tidak aman jirannya akan bawaiknya. Qala al-bawaiqu, apa dia bawaik? Bawaik, kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, ialah at-tatallu'u ila auratihi, iaitu melihat kepada auratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begini, bawaik ni, kata Imam Haddad, yang pertama sekali melihat kepada auratihi, kepada auratnya. Begini, orang Melayu ni, samalah bangsa apa pun, ghalibnya bila mana kita duduk dalam satu tempat ataupun kita duduk dalam sesuatu penempatan, rumah ke, kampung ke, taman ke, kita mesti rumah kita tu berdekat-dekat. Rumah tu berdekat-dekat. Taman cara taman, kampung cara kampung. Kalau orang Arab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangunan sebelah menyebelah. Kita duduk rumah kita, boleh nampak duduk di rumah dia. Seperti mana riwayat daripada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau tak salah ingat. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menaduk di Madinah, rumah dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah yang dia duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia duduk di atas, dia boleh melihat sampai ke dalam tandas rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dia tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk tandas. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Maka daripada hadis ini dapat kita faham bahawa begitu hampir rumah sahabat dengan para sahabat yang lain. Begitu juga seorang sahabiah yang sudah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sangat arif terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bila mana dia nak mengumandangkan azan, maka dia akan naik ke atas rumah, iaitu di atas rumah yang paling tinggi. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah keadaan kita duduk dengan jiran-jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rumah ni dia berdekat-dekat, berdempetkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam situasi ini Nabi SAW sebut tidak beriman orang yang tidak aman jirannya akan bawaiknya. Taib. Ada situasi ni dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni rumah kita atau rumah jiran. Boleh tak kita nak melihat aurat jiran? Boleh. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang buka tingkap. Ni kalau dia Mesir lah, buka tingkap. Musim panas. Musim panas orang buka tingkap awal. Macam ni. Kalau di Mesir, musim panas orang buka tingkap awal. Pasal nak bagi masuk udara sejuk. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila main time matahari dah naik sikit, dia tutup balik tingkap. Ya, supaya rumah tu kekal sejuk, maintain sampai sehari tengah hari. Ini musim panas. Ni kalau rumah tak pasang aircon. Kalau di Mesir, Musa Sayyidina Muhammad tak macam di Mekah. Di Mekah kebanyakan rumah-rumah orang Mekah pasang aircon. Kalau di Mesir tak banyak rumah yang pasang aircon kecuali orang yang berduit subuh. Di cara kami nak bagi sejuk rumah tu, Musa Sayyidina Muhammad pagi-pagi buka tingkap, angin masuk, udara masuk. Sehari dalam bila matahari dah mula naik, tutup balik. Jadi maintain lah. Boleh cover lah rumah tu tak panas. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Bila buka tingkap tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana jiran sebelah? Jiran sebelah. Jadi kita mungkin dapat melihat aurat dia. Jadi orang yang beriman ialah orang yang jiran sebelah kita tu aman daripada situasi kita tu tertaluk ala aurati. Maknanya jiran sebelah tu tahu dia ni memang dia tak tengok kami dalam rumah. Faham tak? Barulah orang tu dikatakan beriman yang sempurna. Sebab dia macam ni. Orang sebelah tu ada anak dara. Orang sebelah tu ada isteri jiran kita. Jadi ada hari ni situasi dia, orang akan mengambil kesempatan. Jadi bila orang buka tingkap, nak tengok aurat isteri dia, aurat anak-anak perempuan dia. Jadi Nabi kita SAW sebut tidak beriman salah seorang kamu, mana iman seorang tu tak sempurna kalau jiran dia tidak rasa selamat daripada kita nak melihat aurat isteri dan juga anak-anak perempuan dia. Baik. Jadi subhanallah, kalau kita ni berjiran, kita tak mau tengok keburukan ataupun aurat jiran kita, berarti iman kita sempurna. Sebab tahap jiran ni tinggi sungguh pada agama. Nabi sebut siapa-siapa beriman dengan hari akhirat, fal yukrim jarahu. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Jiran ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
memperingatkan tentang kewajipan kita terhadap jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Nabi sebut hari-hari, jaga-jaga jiran, jaga-jaga jiran, jaga-jaga jiran. Sampai para sahabat kata, jiran ni macam adik-beradik bah. Sampai nanti boleh dipusakakan pusaka kita. Seperti orang tu. Nabi punya pesan, jaga hak jiran, jaga hak jiran, jaga hak jiran. Sampai para sahabat kata, kalau macam ni punya hak jiran macam hak adik-beradik apa? Ganti baju. Jangan pakai baju dah, pergi cari baju baru. Kalau nak pakai baju, nak mengaji, cuci baju kena buh. Tu undang-undang ustaz. Nak main ngaji, cari baju hak kancing berlebuh. Tak boleh, kalau kancing tak lebuh, tu usah main, tu usah buat pakai baju tu. Pakai baju lain. Sekali pergi pejabat tengok pakai baju lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitu. Baik. Jadi subhanallah, begitu hak jiran. Hak jiran ni 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ni hak jiran. Jadi jangan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidak mengambil tahu tentang hak jiran. Hari ini orang buat rumah, kita kata macam kondominium lah, tu tak mau ambil tahu hai orang, tu menyalahi hidup cara beragama. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad bila masuk rumah, kita tak tahu dah orang sekeliling. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam ni, bila mana kita buat satu penempatan, dia mesti kena ambil kira hak-hak. Yang pertama, yang berkaitan dengan keadaan setempat, ialah tempat boleh berhimpun beribadat, yang kita panggil surau ataupun masjid. Orang Islam bila lepas duduk setempat, hak tu benda pertama yang lepas kena fikir. Tempat kita nak sembahyang jemaah tak mana. Pasal kita mengambil pelajaran daripada Rasulullah. Nabi SAW, perkara pertama yang Nabi buat selepas Nabi hijrah ke Madinah ialah buat masjid. Dia ni bila mana kontraktor dia tak Islam, kontraktor ni bila mana dia bukan Islam, dia tak mikir hal itu. Waktu orang Islam, selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selagi mana orang Islam duk conquer semua, maka semua orang Islam dosa. Maka orang Islam ni kalau ada kontraktor yang bukan Islam, mereka kena belajar, mereka kena mengaji sampai mereka tu dapat lesen dan cover fardu kifayah ni. Mana orang Islam kalau buat rumah, dia kena ambil kira penempatan dia kena buat penempatan ni ada tempat berhimpun untuk beribadat. Kalau kita bagi orang lain, mereka tak ambil kira tentang agama kita, kita sendirilah yang kena ambil tahu hak agama kita. Kita sendiri yang jaga agama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam juga ni, kerajaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena bagi galakkan kepada anak-anak perempuan kita yang ambil bahagian medik untuk ambil bahagian penyakit puan. Anak-anak perempuan. Kalau saya jadi Perdana Menteri, kalau soal Sayyidina Muhammad, satu gagasan yang kerajaan kena buat ialah bagi gaji yang lebih, allowance yang lebih ataupun beasiswa yang lebih kepada anak-anak perempuan yang ambil bahagian medik, bahagian penyakit puan. Pasal nak bagi ramai orang perempuan cover orang perempuan ketika bersalin. Berpandukan kepada yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam dulu. Kerajaan Bani Abbasiyah, zaman tu zaman umat Islam mencapai ketamadunan dunia yang tinggi. Ketika tu umat Islam mencapai tamadun keinsanan
tamadun ilmu yang tinggi. Pasal kerajaan ketika tu, siapa yang mengaji bahagian agama diberi beasiswa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni ke bahagian lain tu bagi beasiswa. Bagi agama ni ikut suka hampa lah. Hampa nak mengaji pandai-pandai hampa lah. Hari ni sebab itu masalah, sebab kita tak dapat melahirkan memang besar. Memang ke depan. Hari ini subhanallah, sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kita tak dapat melahirkan ulama yang ramai. No? Bahagian-bahagian kos-kos hak berkaitan dengan dunia ni, masalah Sayyidina Muhammad dibantu oleh kerajaan. Tapi hak bahagian agama ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad kurang dibanding dengan kos-kos lain. Akhirnya kelahiran ulama tak banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi zaman Bani Abbasiyah, siapa-siapa yang hafal Quran, kerajaan bagi beasiswa. Siapa masuk bahagian agama, kerajaan bagi beasiswa. Ramai orang mengaji. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau nak bagi, nak cover bahagian fardu kifayah ni, maknanya orang perempuan ni bila dia bersalin, jadi doktor perempuan yang sambut anak. Yang duk adalah ni dia bersalin, malu dia. Bila doktor lelaki sambut, nak pi ke hospital swasta tak ada duit, kena pi hospital kerajaan juga. Hak ni masalah ala Sayyidina Muhammad kena diberi keprihatinan yang lebih oleh pihak kerajaan. Soal Sayyidina Muhammad ni untuk ni maruh umat Islam. Maruh umat Islam. Baik. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam perkara yang berkait dengan jiran. Jadi kalau kita ni rumah kita duduk sebelah menyebelah, rumah dekat-dekat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni tak mau tengok keaiban jiran kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita stand kita macam tu, berarti ni kita adalah orang yang sempurna iman. Baik. Sampai Nabi bersumpah, wallahi demi Allah tidak beriman, Nabi kata. Maknanya tidak sempurna iman orang yang tidak aman jirannya daripada bawaiknya. Yang pertama, nak melihat kepada aurat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wal istishrafu fi baitihi min ghairi idni. Istishraf ni nak jenguk. Nak menjenguk ke dalam rumahnya tanpa izinnya. Tu no, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya apa dia maknanya? Ini dia panggil amanah. Amanah. Nabi kita SAW kalau mai rumah orang, Nabi bagi salam, Nabi tak duduk depan-depan pintu. Nabi kita SAW akan duduk di sebelah. Sebab kalau kau terbuka pintu, takut nampak ke dalam masalah Sayyidina Muhammad, isterinya macam mana, anak-anak perempuannya macam mana. Tu Nabi kita mengajak berakhlak. Jangan ketuk pintu rumah orang, kita duduk depan pintu. Ketuk pintu rumah orang, duduk sebelah. Baik, istisyrah ni kita nak tinjau tengok, nak jenguk rumah orang. Baik. Dia ni amanah. Amanah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amanah kita terhadap jiran. Kita dikira jiran yang baik, yang sempurna iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak mengkhianati jiran kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Orang yang berjiran, jiran dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak merasa aman daripada kejahatan dia, orang tu tak sempurna iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok bagaimana para ulama sebegitu menjaga hak yang berkaitan dengan jiran. Hatta orang bukan Islam sekalipun, kita kena jaga hak. Jangan bagi orang tu sakit hati dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai
Nabi kita larang kalau buat rumah sebelah, kita halang angin masuk ke rumah jiran. Nabi kita larang. Maknanya kita kena ambil kira macam mana kalau kita, orang buat kat kita, jiran buat kat kita, kita rasa macam mana. Itulah yang kita kena jaga, jangan sampai jiran rasa terhadap kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala berjiran dengan satu orang Yahudi. Lama berjiran dengan Yahudi ni. Satu hari orang Yahudi ni dia berasa nak berziarah Imam Syafi'i. Dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketuklah rumah Imam Syafi'i. Bila dia ketuk, Imam Syafi'i buka, dia masuk. Jadi Imam Syafi'i layan dia. Sebab orang yang sempurna iman ialah orang yang menjaga hak-hak yang berkaitan dengan jiran. Masuklah orang dalam rumah Yahudi ni. Sembang masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila time lepas sembang, Imam Syafi'i masuk ke dapur, buat keluar jamuan nak jamu jiran. Waktu Imam Syafi'i pergi ke dapur, Yahudi ni dia terberalih ke tengok pada penjuru rumah Imam Syafi'i. Jadi penjuru rumah Imam Syafi'i ada satu timba bekas ayak. Jiran tu duduk atas. Tetamu Yahudi tu duduk di atas, Imam Syafi'i duduk di bawah. Tengok ayak duduk menitik daripada atas. Tak duduk menitik bawah. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni rumah aku ni. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Imam Syafi'i bawa jamuan juadah, dia kata, nak tanya Maulana Syekh, nak tanya, ni ayat daripada rumah saya ke? Kata Imam Syafi'i senyum, ya. Kata Yahudi tu, berapa lama dah ni ayat duk menitik? Kata Imam Syafi'i, 4 tahun yang lalu. Tu maqamul awliya wal ulama. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu katakan akhlak. Dia mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya nak tegur tu takut berasa hati. Itulah puncanya. Sebab ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang dia ada bibi tapi tak pernah suruh bibi. Tu akhlak lah tu. Jadi masalah bibi ni kerja dengan dia. Dia tahu dia dah bagi garis panduan dah. Bibi ni kena kerja ni. Tapi nak suruh tu tak gamak sebab takut berasa hati. Akhirnya dia sendiri buat juga. Ada juga orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Imam Syafi'i ni takut berasa hati jiran tu. Jadi apa menyebabkan apa yang terjadi? Yahudi tu masuk Islam. Ya Allah. Ni akhlak. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya susah nak jaga jiran. Banyak orang jaga diri dia saja, dia tak jaga jiran dia. Ada orang cerita depa di rumah taman. Depa parking kereta ikut suka. Bila parking ikut suka ni, hatta parking depan rumah jiran, rumah taman kan, parking depan pintu pagar orang, kita kena ambil kira. Jadi bila parking macam tu, khususnya bila parking malam, situasinya kalau emergency, sakit ke, demam ke, apa ke, nak keluar macam mana? Allahu Akbar. Jadi subhanallah sallallahu, kita kena ambil kira semua. Kata malam orang tidur, lepas bukan nak keluar, tak apalah, orang time tak keluar, time orang nak keluar. Jadi orang yang beriman, dia akan jaga hak berkaitan dengan jiran. Maknanya kalau orang tu tak jaga hak-hak berkaitan dengan jiran, masalah dia tidak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga. Baik. Pasal
pasal dia menyalahi amanah yang Nabi tinggalkan kepada dia, iaitu kena jaga hak-hak yang berkait dengan jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, demi Allah, tidak beriman salah seorang kamu, iaitu orang yang jirannya tidak merasa aman daripada keburukan dia. Apa dia? At-tatallu' ila auratihi, nak tengok aurat jirannya. Yang kedua, nak jenguk ke dalam rumahnya min ghairi iznihi, tanpa izin jirannya. Baik, rumah orang ni pertama jangan jenguk. Ada orang macam ni, dia bagi salam mai orang. Assalamualaikum. Tu orang Melayu bagi salam panjang. Tak ada mat pun. Kap tu kap mim ya, tapi dia buh kap wa mim. Assalamualaikum panjang tu, berapa harakat tak tahu. Tak dengar salam. Tak dengar orang jawab. Last kali masalah selamat, dia jenguk. Tingkat nakuk tu buka sikit. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad tu orang tak ada ilmu. Kalau dia buka sikit tu, kalau macam mana keadaan rumah, kalau dalam tu, kalau orang dalam rumah tu tak pakai tudung, ataupun dalam rumah kita tak pakai, macam mamak kita lah, pakai ketak dada dalam rumah, macam mana? Ataupun masalah Sayyidina Muhammad, orang kita ni, soalan Sayyidina Muhammad, mesra ada pikuk dapur. Pusi tu orang kampung, pusi pikuk dapur. Jenguk tu, Assalamualaikum. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, kadang-kadang hampir ke dapur. Berselerak habis. Ini kita ni hak mengaji ni, hak pakai tudung bergelok ni. Berselerak lari habis. Allahu Akbar. Tu. Jadi lari ni bila orang Assalamualaikum jenguk tu, tudung tak pakai, tutup macam tu. Lari. Jadi kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh jenguk dalam rumah orang tanpa izin. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah orang, Islam kita larang juga kalau kita duduk sebangan untuk rumah, duduk tengok benda-benda dalam rumah. Juga Islam larang. Kalau ikut nak tengok masalah sihat, tapi jaga mata. Dia panggil qalil adab, kurang adab dalam rumah. Allahumma salli ala sayyidina, kalau kita tak jaga mata. Baik, jadi menghormati tuan rumah ialah dengan menjaga mata daripada melihat benda yang sekeliling. Baik. Jadi kita ni masalah Sayyidina Muhammad, tu Islam menitik beratkan. Qala wa nazruhu ila ahli, melihat kepada keluarganya, ahlihi ini kepada isterinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga no. Ada orang berjiran dengan orang, kenang kat bini orang. Jaga tu. Jadi subhanallah, musalla Sayyidina Muhammad, ada duduk dengan orang, kenang kat bini orang. Ni salah besar, ni khianat lagi. Khianat. Satu masa ada satu cerita. Saya tak ingat nama sahabat ni. Cerita dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat ni, dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditinggalkan amanah oleh jiran dia untuk jaga rumah ni. Sebab tu rumah tu nak bersapir. Tolong tengok asal rumah aku. Jadi sahabat ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jagalah rumah kawan, tak apalah. Satu hari dalam dia duk jaga-jaga tu, dia tertengok dalam rumah. Bila tengok dalam rumah, dia terpandang aurat isteri jiran dia ni. Dia rasa salah. Dia rasa salah sebab dia rasa macam dia khianat. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak tahu nak cerita macam mana salah dia, lari ke bukit. Bila lari ke bukit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk di bukit, duduk teriak tangis di bukit, minta ampun kat Tuhan. Bila main waktu sembahyang, Nabi tengok tak ada. Mana kawan kita ni? Rasulullah tak tahu, tapi dengar cerita ni, duduk di bukit tu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pasal apa pula? Akhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
pi ke bukit cari sahabat dia ni. Sampai-sampai di bukit, dalam gua duduk teriak minta ampun kat Tuhan sebab rasa mengkhianati jiran kawan dia, sebab melihat aurat isteri kawan dia, jiran dia. Daripada cerita tu, dia ni dia berhari, Nabi tanya ni selepas berhari-hari tak nampak. Sampai orang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai letih, sampai laih, tak larat, tak makan. Cerita dari dalam cerita nyukur kami itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai duk teriak tangis ni. Nabi kata, awak dia macam ni hang ni. Nabi pangku dia ni, Nabi letak di atas pangkuan dia. Dia kata, Rasulullah, saya tak layak duduk atas pangku engkau Rasulullah. Dia tarik kepala dia turun. Rasulullah, saya tak sanggup Rasulullah, saya khianat. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi tajun kita balik, Rasulullah, saya tak akan balik sehingga turun ayat yang mengampunkan dosa saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu Allah bela dia, main wahyu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang turun membela dia, baliklah dia dalam keredaan Allah. Jadi subhanallah, ini baru orang tu sempurna iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jagalah hak berkaitan dengan hak jiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya nak melihat kepada ahli ni isteri, sebenarnya isteri kepada jiran kita. Allahumma salli ala Sayyidina, haram hukum dia. Baik. Qala wahtiqaruhu. Yang seterusnya yang disebut dengan bawa'iq ni, ihtiqaruhu, menghinanya. Jiran ni, sekalipun kita tahu keaiban dia, Allahumma salli ala sayyidina, tak boleh kita hina dia. Contohlah di Mekah. Di Mekah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Mekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kasar-kasar dibanding orang Madinah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak boleh menghina orang Mekah. Teruk orang Mekah, teruk semua. Teruk orang Mekah tu, tak boleh. Pasal apa? Sebab mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jiran rumah Allah, jiran Baitullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bagi faham daripada sini, jiran ni tak boleh kita hina dia. Kita kena jaga sehabis-habis jaga, semampu yang boleh, semaksimal yang kita boleh menjaga maruah dia. Orang ni kadang-kadang dia ada kelemahan. Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun ada lemah juga. Jadi atas situasi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi kita cover lah. Walaupun ada keburukan dia, sallallahu alaihi wasallam, jangan cerita buruk dia. Jadi kalau orang cerita buruk dia, sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tambah. Kalau orang lain tak apa, sebab duduk jauh pada kita, ni tepi kita. Kita pula nak duduk berjiran ni, kena cari jiran yang baik. Sebab Nabi sebut sial tak ada. Kalau ada sial, 3 perkara. Yang pertama jiran, yang kedua isteri, yang ketiga kenderaan. Sial tak ada. Kalau ada jiran, isteri, kenderaan. Maknanya apa? Punca kejahatan. Jiran ni kalau kita duduk kenal tak baik, kita tak tenang juga. Betul tak? Kalau jiran tak baik, kita duduk dalam rumah kita tak bahagia. Kita rasa tak aman daripada kejahatan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Itu jiran. Kalau dia tak baik, maknanya hai kita ni dia bawa cerita habis.
buruk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita suruh cari jiran, pilih jiran sebelum pilih rumah. Nabi kata ikhtaril jar qabla dar. Pilih jiran sebelum rumah. Hari ni orang pilih rumah dulu kan, nak duduk corner lot ala sayyidina Muhammad. Tengok-tengok duduk dengan pala samsing. Lepas itu pening kepala. Dia kena tanya, bila kita nak duduk tu rumah masalah sayyidina Muhammad, kita kena tanya jiran siapa. Kita pilih pemaju, dia beritahu ni Melayu, ni Cina, ni India. Salah sayyidina Muhammad, ni siapa dia? Ni orang Teping. Dia siapa? Ambil tahu. Nombor telefon dia ada tak? Nak tahu. Kenal. Kalau kita duduk dengan jiran yang baik, kita nak tinggal rumah, dia jaga rumah kita. Nak tinggal rumah, kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kita kata kami nak balik kampung seminggu, tolong tengoklah rumah lah. Boleh insya-Allah. Tapi kalau jiran tak baik, boleh kita kata macam tu. Jiran ni menyamun. Ada sinawan. Boleh kita kata, tolong tengok rumah saya kan? Boleh tengok rumah saya tak? Saya tak ada seminggu. Dia kata alhamdulillah. Hak tu duk berlaku soalan sinawan. Jiran tak jaga jiran ni. Orang mai samun ambil dalam rumah. Tu lepas duk cerita di Kuala Lumpur soalan sinawan. Mas, ni, orang cerita ni, Allahumma salli ala sayyidina. Siang-siang kita pergi kerja. Lepas tu main lori tu degostan bonet dia belakang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia angkut perabot, mesin basuh apa semua buah dalam lori. Lepas tu tuan balik kosong rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata jiran sebelah rumah, ingatkan mereka nak pindah. Rupanya orang kek habis dalam rumah tu, balik pergi jual. Ni situasi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jiran tu bukan jiran yang baik. Masalahnya kita dengan jiran tu tak tahu menau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu situasi dia. Kalau jiran tak baik, dia sebenarnya banyak situasi berlaku macam tu. Masalah sekarang ke tempat kami tu, orang macam-macam tu, kawan tu motong getah. Orang Kedah ni noreh getah tu motong dalam bahasa Sarawak dia panggil menoreh, bahasa kita motong. Dia ada kebun dia masalah Sayyidina Muhammad duk pi motong kebun tepi jalan. Hari tu pi kat solat, tengok pokok tak ada. Pokok hak duk motong tak ada. Rupanya orang terbang habis liau. Tujuh ada minta kata orang. Soalan Sayyidina Muhammad. Ni maknanya ni kejahatan. Ni kejahatan orang. Jiran kalau tak baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis rumah kita dia jual. Yang kedua, isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau isteri tak baik, rumah tangga tak seronok. Yang tiga, kenderaan. Kenderaan ni kalau dia bunyi pelik-pelik, kena pergi dah. Pergi tengok punca dia apa. Kalau kita tak baiki, nanti masalah kita. Tu pesanan. 3 perkara. Nabi kata sial tak ada, tapi kalau ada 3 perkara ni, termasuk jiran. Jadi kita ni subhanallah, tara mana pun kita jiran tak baik, kita tak bahagia juga, tak tenang. Yang ketiga, wa naqluhu li kalamihi. Wa naqluhu li kalamihi ni makna apa? Maknanya ialah kita bawa cakap, bawa mulut. Pergi cerita, bawa mulut. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita duduk dengan jiran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita yakin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hak dalam rumah kita bersama dengan dia tak buat cerita kat orang.
Jadi jiran tu jiran yang baik. Kita ni kalau Tuhan bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjiran dengan orang yang baik, kita tu dah duduk sebenarnya dalam surga dunia dah. Jiran yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang masjid, orang surau, orang baik, hamba kita besar. Qala wa khawnu amanatihi, ya seterusnya makna al-bawa'iq ialah aman daripada mengkhianati amanahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga-jaga kita tu mengkhianati amanah jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk sebelah rumah, benar-benar hak berkait dengan jiran ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak ambil kena habaq. Kalau di kampung ni kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata macam ni. Cangkui. Kita nak guna cangkui. Cangkui tak ada, orang lepak ada cangkui, pergi ambil, tak boleh. Dengan izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kereta surung, dengan izin. Parang ni belah kampung lah, Allahumma sayyidina Muhammad. Apa segala pun, dengan izin. Begitu. Tapi kalau tuan rumah, masalah saya nak, dia bagi kita masuk rumah dengan izin, tak ada masalah. Dia kata kalau kami tak ada masalah saya nak, ni kunci bagi ni. Kalau nak guna, kalau nak apa-apa dalam peti tu, pergi ambil tak apa. Tak ada masalah. Sebab orang ni ada peringkat, dia tahap ukhuwah dia tinggi. Tahap persaudaraan tu tinggi. Contohlah, waktu duduk mengaji dululah masalah Sayyidina Muhammad. Tengok kawan duduk melengur, termenung. Masalah apa kawan kita ni? Hai Syekh, tak ada masalah, masalah baru, masalah apa entah ni? Tak apa. Jangan abad. Entah abad kami tolong. Ceritalah. Tak apa. Kita tak ada duit Kalau tak ada duit macam ni, ente pi dalam bilik saya, ente bilik ana, masalah Sayyidina Muhammad, di belakang dalam buka pintu tu ada seluar sangkut. Dalam tu ada dompet duit. Ente tak banyak mana ente ambil. Boleh buat itu? Boleh tak? Tak boleh apa senyum ni. Maknanya masalah Sayyidina tu tahap ukhuwah yang paling tinggi sekali. Tak ada duit, hampir tengok dalam dompet ana, hendak je nak ambil. Tu tahap yang paling tinggi sekali. Kalau lah masalah Sayyidina, kami tak ada, ni kunci rumah. Kalau bawang tak ada ke, cabai tak ada, pergi ambil lah. Agak-agak kalau duduk macam tu, bahagia tak? Sama juga kita tak ada pun masalah Sayyidina. Bila nak masak, masalah Sayyidina, bawang merah habis. Pergi minta, bawang merah lah, bawang merah. Dia kata ada. Kami bawang merah baru habis ya. Tak apa, ambil. Kalau macam tu hari-hari, masalah Sayyidina, seronok rumah tangga. Kita berjiran dengan orang macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Time kita ada hak kita, hak dia, hak kita. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kerukunan berjiran ni ialah bila mana kita jadi jiran yang orang lain rasa aman dengan sebab kita. Begitu juga masalah Sayyidina Muhammad, kita rasa aman juga daripada dia dengan kita. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jagalah hak-hak yang berkait dengan jiran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa khawnu amanatihi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menajam malih kita pada pagi ini, yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Allah yarham Hajah Punya bin Mat, Allah yarham Haji Abdul Latif bin Jai, Zabidah binti Badur, Allah yarham Haji Majid Abdullah, Hajah Hadijah bin Abdul Latif, Haji Abdul Razak bin Haji Majid, Ja'far bin Razak, Warisha Amira Ahmad, Muhammad Firas Alian Ja'far, Fatinah Uzma Ja'far, Muhammad Fakhrul Razik Ja'far, Muhammad Fahim Hasif daripada Taman Nusa Intan Seremban Negeri Sembilan.
Yang kedua, Puan Ramlah daripada Terengganu. Yang ketiga, Azman bin Nur, isteri Nur Arifah binti Osman dan anak-anak kami, Kulim, Kedah. Keempat, Muhammad Nur Ashraf Tajuddin, Muhammad Nur Ashraf Taqiyuddin bin Muhammad Kamal, Port Dickson, Negeri Sembilan. 5, Haji Imran, Kuala Lumpur. Yang keenam, Puan Haji Aisyah binti Jamaluddin, Shah Alam. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajaan ini ialah untuk arwah Abah Jamaluddin bin Amba, Abang Saleh Udin bin Jamaluddin, Nenek Abdul Hamid bin Long, Khalijah bin Wahid, mak saudara, nenek saudara, Sahorah binti Jantan, Zaliha binti Jantan, Kalsum bin Muhammad bin Kalsum bin Abdul Hamid, adik ipar Rusling bin Wahab, dan abang ipar Ahmad Sahir bin Syari. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Aini Ahmad serta suami dan anak-anak. Yang ketujuh, Sakidah Sanwi Alam Suria, Sa'diyah Sanwi Alam Suria. Yang ke-8, hamba Allah keluarga Kuala Terengganu. 9, arwah Hajah Basariah binti Samsuddin dan arwah Haji Mansur bin Kastawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ke-10, Abidin bin Ramlan, Kereta Tinggi Johor. 11, Allahyarham Ayahanda Abdul Hamid bin Tumirah, Jertih Terengganu. 12, Dayang Rohaya binti Abang Rosli, Sarawak. Yang 13, Nur Aisyah bin Cik Syari, Pajam Nilai, Negeri Sembilan. 14, Nur Karimah binti Cik Syari dan Khairul Effendi bin Muhammad Siddiq, Kajang Selangor. 15, Farah Kalisa binti Muhammad Azli, Taman Melati, Kuala Lumpur. Sallallahu Muhammad sempena hari lahir yang pada 14 Februari. Masalah Sayyidina Muhammad, moga-moga menjadi anak yang salihah, hafizah dan diberi kekayaan di dunia dan juga di akhirat. 16, arwah Ismail Sa'ad, arwah Tum bin Ismail, arwah Haji Mustafa bin Hassan, arwah Hajah Sofia binti Haji Abdullah, arwah Muhammad Faizal bin Ismail. Yang 17, Muhammad Fahmi, sempena kelahiran anak anda yang ke-9. Moga menjadi anak yang soleh, berjaya di dunia akhirat, beriman, bertakwa dan berakhlak. Amin. Yang ke-18, Wan Roslina binti Ibrahim Kuantan, Pahang. Ke-19, iaitu hamba Allah Tanjung Malim. Salah Sayyidina Muhammad. 20, Azmah binti Ismail ataupun Yusuf bin Harun. 21, Abdullah Ghazali. Salah Sayyidina Muhammad. 22, Nur Zahiyah binti Zahari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 23, Zarina binti Ismail, Kampung Teluk, Bukit Pinang. Yang kedua, almarhum Umran bin Abdul Majid. 3, Muhammad Akhyar bin Umran. 4, Muhammad Majdan bin Umran. Yang seterusnya 24, hamba Allah Al-Ustaz Salah Sayyidina Muhammad. 25, Muhammad Amirul Ipoh. 26, hamba Allah keluarga tempat tinggal Terengganu. 27, Muhammad Irlan dan Hajah Alfiza serta keluarga Puchong, Selangor. 28, Muhammad Afiq bin Muhammad Zayyadi, Sungai Petani. Masalah Sayyidina Muhammad. 29, Muhammad Aisyah Rayyan bin Abdul Rahim. 30, Masalah Sayyidina Muhammad. Sempena kelahiran anak sempena kelahiran anak yang pertama, tahun pertama, Muhammad Aisi Rayyan bin Abdul Rahim. 30, Muhammad Amirul Ipoh. 31, arwah Nur Syikin binti Ilyas, arwah Su'aib bin Haji Ramli, arwah Timah bin Ali, arwah Mak Yusuf bin Man, arwah Sa'diyah binti Ishaq, Selangor. 30, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 32, hamba Allah daripada Penang. Musalla ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga sempena ulang tahun kelahiran anak sulung yang ke-5, yang ke-6. Moga Allah memberikan keberkatan. 33, Fauzi Ismail Nur Aimi Ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 34, Mak Siti binti Mon Sairan,
ayah Raslan bin Alwi, Riza Aldina, suami dan anak-anak Selangor. 35 hamba Allah, suami isteri serta anak-anak, Tumpat Kelantan. 36 Kak Ina, Taman Pauh. 37 Haji Ali Keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-8 Kak Zai, Jalan Kamarudin, Kuala Terengganu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doakan insya-Allah yang pertama sekali Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu taala memberi kesihatan dan juga diberi kesembuhan di atas penyakit-penyakit yang Allah duga pada mereka insya-Allah. Kita doakan insya-Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu taala himpunkan semua mereka dalam kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat esok. Allah jadikan anak cucu mereka anak-anak cucu yang soleh-solehah berbakti pada agama. Jadi anak-anak yang berbakti pada kedua ibu bapa insya-Allah. Moga-moga Allah SWT mudahkan mereka menjalani semua urusan-urusan dalam kehidupan. Moga-moga Allah bagi mereka lembut hati untuk menerima taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Moga-moga Allah mudahkan urusan dunia mereka. Sama ada kecil atau besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mereka mendapat hajat-hajat yang mereka inginkan insya-Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Dan kita doakan moga-moga Allah SWT limpahkan rezeki yang halal kepada semua pelajar kita, semua penginfak masjid, semua penyumbang kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah lindung mereka semua daripada buatan-buatan orang, sihir-sihir dan sebagainya. Moga-moga Allah keluarkan mereka daripada musibah buatan-buatan orang dan disembuhkan insya-Allah. Dan kita doakan moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah SWT mudahkan mereka memperolehi kesihatan mereka, anak cucu dan keturunan mereka supaya Allah SWT memudahkan mereka menempuh hidup dan terlepas daripada musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doakan mudah-mudahan kita semua Allah matikan dalam husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita semua daripada musibah yang menimpa kita pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan kita semua mendapat pilihan untuk mendapat cinta Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah bagi pada kita umur kita panjang sampai kita boleh masuk ke Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan hari yang kita tempuh adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Bila mana kita semua mendapat keridaan dan kelimpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan hati semua kita semua untuk mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Taala insya-Allah. Al-Fatihah. Salli bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.